Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث والتماسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Yang dihormati pengurusi Surau Ihsaniyah, Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat kita berjumpa lagi pada malam ini dalam siri bacaan kitab Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita dalam keadaan aman, damai dan cuaca pun bagus berbanding dengan pantai timur agak kurang baik. Dengar-dengar gelombang kedua pun kemungkinan akan melanda. Jadi pihak-pihak berkenaan, pusat-pusat pemindahan walaupun makin kurang, ada yang dah kembali ke rumah masing-masing. Tapi kalau datang gelombang yang kedua, alamatnya kena berpindah balik sekali lagi. Jadi ala kulli hal, kita doakan saudara kita di sana diberi kekuatan, kesabaran dan moga-moga Allah kurangkanlah ataupun tamatkanlah segala musibah banjir dan sebagainya. Jadi ala kulli hal, itu semua adalah ujian-ujian yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Jadi untuk hambanya itu lebih bersabar, lebih berdoa, lebih bermunajat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bencana-bencana lain, tanah runtuh dan sebagainya. Hampir 30 orang ataupun memang genap 30 orang yang terkorban. Dan kita ucap tahniah kepada pekerja-pekerja dan petugas yang bekerja keras untuk mencari mayat dan jenazah untuk dikenal pasti dan dibawa kembali kepada keluarga masing-masing. Jadi itulah, alhamdulillah semuanya dah pun berlalu. Semua manusia mengambil iktibar apakah teguran dan juga ujian itu untuk yang tidak kena mengambil iktibar dan pengajaran, terutama dari sudut keselamatan. Jadi keselamatan ini satu perkara yang perlu diambil perhatian lah. Kerana itu sesuatu yang di luar jangkaan. Kemalangan itu di luar jangka.
Kalau dia tahu tentu dia tak pergi tidur dekat lereng bukit tu. Ini penuh dengan sleeping bag. Ada satu jenazah itu, mayat itu jumpa duduk dalam sleeping bag elok lagi. Itu semua tak tahu. Jadi Allah turunkan ujiannya, musibahnya, ataupun apa-apa bencana, itu semua dan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala dan adalah hikmahnya tersendiri. Hikmahnya yang tersendiri. Dan bencana alam ini berlaku bukan sekarang. Zaman berzaman sejak wujudnya alam ini. Sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampailah ke nabi-nabi berikutnya. Seterusnya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bencana sentiasa berlaku. Kan? Cumanya manusia itu perlulah ambil iktibar dan pengajaran dan ibrah daripada apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah peperangan. Ini dengar siapa tu kumpulan mana pula bersiap sedia untuk berperang pula. Ada lagi yang nak berperang sebelah-sebelah sana. Ya, di sebelah Bosnia, sebelah Serbia, sebelah-sebelah sana tu dah nak berperang lagi. Itu lagilah dahsyat. Itu sengajalah manusia sendiri yang punya angkara, maka korbanlah mana yang terkorban. Baik, ala kulli hal, kita di sebelah sini syukur negara kita aman damai. Jadi dapatlah kita meneruskan kerja-kerja harian kita, termasuklah amalan-amalan yang dapat peluang kita lakukan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kita teruskan dengan baca zikir ketika memakai pakaian, iaitu pada muka surat 43. Betul ya? 43. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulubihi fid darin amin. Perkara 4 muka surat 43 ni, iaitu zikir ketika memakai pakaian. Kita dah selesai dengan perkara berkaitan dengan bangun tidur dan sebagainya. Maka pada malam kita beralih tajuk kepada memakai pakaian. Dah bangun tidur nak pakai pakaian lah pula. Dah mandi semua siap nak pergi masjid ke surau, nak pergi tempat kerja ke, tentulah nak memakai pakaian. Jadi pakaian ini adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pakaian ini anugerah Allah. Maka berpakaianlah kita untuk menutup aurat. Pakaian itu untuk menutup aurat. Alhamdulillah kalau Allah dah kurniakan rezeki kita. Rezeki ini bukan makanan sahaja. Bukan rezeki keselamatan sahaja. Bukan rezeki hujan dan sebagainya. Itu rezeki. Jadi pakaian yang Allah kurniakan kepada kita juga adalah rezeki. Jadi kalau ada pakaian, alhamdulillah. Setengah tu bukan sikit-sikit pakaian. Adalah yang biasa-biasa ni cukup-cukup pakailah untuk sehari, 2 hari, 3 hari. Kan? Itu cukup-cukup. Kemudian dia rotate lah. Besok pakai baju lain pula, yang ni dibasuh. Pakai pula, basuh, pakai pula. Kan? Itu bagi kita orang biasa. Kan? Yang ada cukup memadai lah, cukup keperluan kita. Anak beranak. Kita sendiri, isteri, anak-anak, cukuplah pakai. Untuk pergi sekolah, untuk pergi kerja, untuk pergi masjid. Dan hari raya, dapatlah kita beli ganti salin baju, sepasang ataupun 2 pasang kan, untuk ahli keluarga kita. Anak, isteri, salin pakaian. Tapi malang juga ataupun satu realiti hidup lah. Bukan semua orang senang. Bagi tempat-tempat yang susah itu, pakaiannya tak banyak. Kan? Cukup untuk pakai itu saja, diulang-ulang pakai itu saja. Kan? Bagi tempat-tempat yang pelarian, asylum, yang pelarian Syria dan sebagainya, semua itu tak tahulah ada pakaian ke tidak. Kan? Itu pakai tengok pula musim. Kita di Malaysia ni, musim kita hujan atau panas. Atau hujan ataupun musim tak hujan. Tapi kalau hujan tu lebih sangat hujan lah. Sampai banjir dan sebagainya. Tapi bagi negara 4 musim, pelarian tu pula melarikan diri daripada negara yang bencana perang dan sebagainya, maka dia perlu 4 jenis pakaian. 4 jenis pakaian. Kalau pakaian musim-musim bunga ni biasalah. Kalau musim panas biasa juga. Tapi bila tiba musim sejuk, itu luar biasa. Pakaiannya luar biasa. Kan? Bukan selai macam kita pakai ni tak memada. Kan? Tak memada.
Kita dengar macam biasa, tapi bagi mereka yang mengalami musim sejuk, merah tangan habis ni. Tangan merah, telinga merah, hidung beringus, keluar air. Merah-merah muka. Bila makin sejuk, makin merah muka. Nak tahan sejuk. Pakailah glove, pakailah snow cap, sejuk kepala pun sejuk. Pakai muffler lagi. Kalau pergi tu muffler. Ikat leher, simpul, bukan tie lagi, muffler yang macam tebal sikit yang buat daripada bulu tu. Saya merasa jugalah duduk 5-6 tahun di England tu sejuk. Kalau pergi pejabat tu memang smart lah, nampak smart, tapi itu bukan tujuan nak bergaya, itu keperluan menahan sejuk. Pakai glove lagi, snow cap lagi, pakai muffler ataupun macam ridak ni. Baju tu berlapis lah, kan? Sejuk. Tu kita well prepared lah. Kita dah ada. Kita yang ada. Bagi pelarian-pelarian tu memang tak ada. Jadi pakailah anak-anak kecil pun pakai. Lepas tu ada badan-badan agensi NGO melancarkan tabung bantuan Palestin, tabung bantuan Syria dan sebagainya. Jadi silalah kita menabung ataupun memberi sumbangan kita pakaian, wang atau sebagainya. Tapi bagi kita yang di banjir ni, mereka tak mau dah pakaian. Mereka mau wang saja. Sebab itu keperluan. Pernah berlaku banjir tahun bila ya. Pakaian yang dihantar tu, saya pergilah ke Pantai Timur tu. Masa tu saya pengarah maktab, bawa satu bas pelajar saya, pergi nak memberi bantuan dekat Gua Musang. Atas sikit, bukan Gua Musang, apa nama tempat lupa dah. Kuala Kerai, yes, Kuala Kerai. Masya Allah. Saya sampai tu lumpur tu tak kira lah berapa tebal lumpur. Jadi saya menaik satu kenderaan 4 wheel lah, 4 wheel drive. Jadi tengok bersepah pakaian. Dan sebab yang memberi sumbangan tu pun pakaian dah tak menentu, entah apa-apa pakaian yang diberi. Yang elok, yang tak elok pun dia lebur sekali dalam plastik tu. Dan sampai di sana yang nak menerima tu pula, dia pun pilih juga. Yang itu dan tak sesuai dengan dia biar itu. Akhirnya tak ada siapa urus. Banjir. Pengurusan pun tak ada, dan sukarelawan pun entah mana. Dia bersepah dekat lumpur tu, pakaian dekat Kuala Kerai tu tengok, dengan lumpur, dengan pakaian bersepah, masya-Allah. Baik, jadi pakaian kan. Jadi bila dah ada pakaian, maka Nabi SAW mengajar kita untuk memakai pakaian itu dan ada zikir-zikirnya. Jadi bila dah ada rezeki dengan pakaian yang dianugerahkan, direzekikan oleh Allah, maka tidak lupalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kemudahan yang Allah beri itu. Baik, mari kita lihat ni keempat. Disunat untuk membaca bismillah. Di sini zikir kita memakai pakaian itu tajuknya, kemudian ayat di bawah itu disebut disunatkan untuk membaca bismillah. Demikian juga pada setiap pekerjaan. Ini berkaitan dengan bismillah. Kalau kita lihat nota kaki di bawah tu dalam kitab kita, penulis dalam kitab Al-Jihad pada Sahih Muslim menyatakan, para penulis daripada kalangan sastrawan Arab mengatakan, jika dikatakan bismillah, maka harus menggunakan huruf alif. Huruf alif tu pada perkataan bi ismi. Kalau tulis Arab, bi itu harfu jar dengan ismi, alif sin mim. Kemudian baru lafzul jalalah Allah. Bi, kalau kita nak sebut biismillah lah. Tapi kalau memudahkan baca sebutan bismillah. Tapi kalau dalam ejaannya mengikut pakar-pakar daripada kalangan sastra Arab ini, dia kata jika dikatakan bismillah maka harus menggunakan huruf alif. Bi tulisannya itu ba alif sin mim. Bismillah macam itulah. Tapi kalau kita sebut dengan lancar bismillah. Ya, baik. Kemudian huruf tersebut dihapus jika ditulis secara lengkap. Hafuz dihazaf. Alif itu, kalau kita tulis ba alif tu, dia terus tulis Bismillahirrahmanirrahim. Alif itu drop. Huruf alif pada ismi itu tak ditulis. Kalau kita baca atau kita tulis lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Kata di sini kan. Jadi As-Samin Al-Halabi mengatakan huruf alif dihapus ketika disandarkan kepada lafzul
jalalah. Apabila huruf alif itu ada lafzul jalalah sepanjang itu kalimah Allah, maka alif itu tak ditulis. Terus kata dengan bismillah. Bismillah. Sedangkan jika disandar kepada yang lain, kalau bismillah itu bukan kalimah Allah, bismi itu dengan kalimah lain bukan Allah di situ, jika disandar pada kalimah yang lain, maka huruf tersebut tidak dihapus. Ya, bis apa sajalah. Jadi kalau kita tulis bukan lafzul jalalah, alif itu dikekalkan pada penulisan. Inilah yang masyhur. Ada pendapat daripada Al-Kisai dan Al-Afshaf tentang bolehnya huruf tersebut hapus walaupun disandarkan kepada selain lafzul jalalah. Jadi ini perbahasan tentang bahasa Arab lah, tentang penulisan bahasa Arab. Tapi bagi kita orang awam ni, perbincangan ni mungkin tak memberi kesan sangat pada kita. Ya, kita lebih pada amalan. Kalau kita nak amal, Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Jadi bab nak tulis ni, kita pun dah tak ada kesempatan dah nak tulis. Kan di mana tak tahulah kalau ada yang nak menulis. Tapi dari segi penulisannya begitulah. Maka ada di sana berkaitan dengan tulis. Selepas itu ada lafzul jalalah iaitu nama-nama Allah, maka alif itu dihapuskan. Baik. Jadi saya ingat saya skip saja perbincangan ini dan sebenarnya tidak memberi kesan sangat kepada kita lah yang nak beramal. Kita lebih pada nak beramal. Kita terus kepada 45. Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ya. Abu Sa'id Al-Khudri itu namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Baik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza labisa thawban sammahu qamisan aw ridaan aw imamatan yaqul Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Itu sebutan dah begitu ya. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Baik. Artinya sesungguhnya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian, iaitu kana idza labisa itu memakai sauban, pakaian. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian seperti gamis, iaitu dikatakan qamisan. Qamis ni gamis ni. Dan jubah kita ni gamis. Qamisan. Dan ridaan yang terbaru saya ni, ridaan. Rida ataupun selendang lah. Selepang ke, selendang ke. Ini rida. Jadi Nabi ni amalan dia. Jubah tentulah. Pakai pakaian kan. Kemudian rida lagi. Imamatan. Imamatan ni serban ni. Ini imamah. Pakaian serban. Nabi pun banyak jenis serban. Banyak cara Nabi mengikat serban. Kan? Kalau ketika tidak sembahyang, lain serban Nabi. Ketika salat, lain serbannya. Ketika perang, lain serbannya. Jadi apapun serban tu adalah. Pulanglah kita nak pakai, nak letak atas kepala saja, nak letak serban itu tak dililit, selubung macam Saudi. Orang Saudi dia pakai serban, dia letak atas kepala saja. Depan tu dia punya smart, kan, depan jambul dia tu kemas, picit depan tu. Belakang tu selimut serban merah. Saudi tu biasa serban merah, cantiklah. Jubah dah lah putih, serban merah pula. Segak lah, mereka pun orang segak-segak. Tinggi lampai, hidung mancung dan sebagainya, mata bercelak. Jadi itu semua Saudi, orang Arab. Ini pakai segak. Jadi kita pun tak ada masalah kita nak pakai. Tutup atas kepala. Sama juga macam imam kita. Imam nak naik khatib, khatib nak naik mimbar, biasanya sunat. Selimutkan ataupun selubungkan serban itu di atas songkok dia dengan serban untuk berkhutbah. Itu pun satu yang disunatkan. Boleh. Imam-imam atau khatib-khatib yang nak naik mimbar, biasanya amalan selimutlah ataupun tutup
kepala dia dengan serban. Ataupun ikat kemas macam ni, yang saya pakai ni ikat kemas, yang ekornya ke belakang. Sama ada sejengkal ataupun panjang lagi. Saya tengok di China, Guangzhou kah di mana, bukan Guangzhou. Apa nama tu, imam-imam masjid orang Cina, dia Islam. Mereka imam-imam ni, mereka pakai serban, ekor serban tu punya panjang sampai ke belakang. Semua cantik je, sama standard size. Ekor serban dia sama je. Mereka amal sungguh. Itu mungkinlah pegawai masjid kah, imam kah, bilal kah, atau semua jemaah dia berserban. Ekor serban dia sampai ke bawah, ke belakang. Dia tak kontok lah, dia panjang sikit. Cantik. Pakai. Cina, di Cina. Di Xinjiang ya. Sana ada orang Muslim ramai di sana. Saya pernah sempat belajar salat Zuhur di Guangzhou. Masjid, katanya masjid Ibn As. Ya? Dia katanya lah. Tapi sebenarnya tidak. Itu sebenarnya orang lain. Tapi mereka istihad sebagai masjid Ibn As. Ya. Baik, jadi balik kepada kisah imamah ini, serban ini, disunatkan pakai. Kalau kita nak ambil sunat lah, pakai serban ketika solat atau lain-lain lah. Dan khususnya masa solat. Jadi kalau nak amalkan, cantik sangat. Dan itu terutama bagi imam-imam, kalau dia nak pakai nak jadi imam masjid lah. Imam surau pun boleh juga. Imam masjid, saya terbaca ada satu adab-adab solat berjamaah imam dan makmum. Bagi imam tu, dia hendaklah memakai jubah dan berserban supaya sempurna pahalanya. Jadi dia dapat pahala imam tu besar. Pahala imam tu besar. Itu dia katakan satu hadis, mengatakan pada hari kiamat ada 3 golongan yang kedudukan mereka tinggi lebih daripada al-miskul aswad. Miskul aswad tu, miskin ni apa dia? Kasturi yang tinggi. Tak tahulah macam mana disebutkan aswad. Tinggi. Dan dia tidak berduka cita. Ketika orang tengah hisap, mereka tidak berduka cita sehingga selesai orang hisap. Bagi imam-imam. Dan juga Bilal juga yang mengelaungkan azan. Itu mereka bagi imam membaca Al-Quran dan dia mengimamkan salat. Dan dia diridai oleh makmum. Imam salat dan makmum pula redha dia jadi imam. Itu cantiklah. Sebab tu mereka yang bergelar imam ataupun beramal ataupun menjadi imam, alhamdulillah. Tentulah kalau makmum saja pun 27 darajat yang diberi, imam pun tak lagi kan. Jadi itulah dia. Tapi janganlah berebut nak jadi imam pula. Ikut jadual lah. Kalau itu jadual kita imam, kita lah naik. Yang berebut-rebut pula nak jadi imam. Sebab fadilat dia besar. Makmum pun besar. Jadi siapa yang solat jamaah memang besar pahala ni. Cuma tak tahu je. Tak tahu saja. Kalau dia tahu, belum lumba datang. Ini cerita akhirat. Sebab pahala, balasan, ganjaran, anugerah Allah pada orang yang datang masjid surau berjamaah ini bukan cerita ganjaran di dunia, walaupun ada ganjaran di dunia. Itu ketenangan, kesejahteraan, keamanan, ukhuwah, silaturahim sesama kita. Di akhirat lebih daripada itu. Akhirat lebih lagi. Yang imam-imam lah, yang bilal-bilal lah, yang makmum-makmum lah. Masing-masing ada bahagian masing-masing. Imam ada bahagian dia, bilal ada bahagian dia, makmum ada bahagian dia. Jadi yang menguruskan masjid surau pun ada bahagian. Yang mengurus, jangan kata tak ada pula. Pengurusinya, setiausahanya, ahli jabatan kuasanya, semua ada bahagian kerana menyempurnakan tempat solat. Mengajak orang datang solat. Tentulah ada bahagian yang besar yang menantinya, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita je tak tahu. Tapi kalau tahu, jelah, alhamdulillah, kita datanglah. Datang beramai-ramai. Baik, jadi balik pada kisah ini, iaitu qamisan atau ridaan imamatan. Jadi Nabi apabila dia memakai pakaian, sama ada bajunya, gamisnya, ataupun ridaknya, ini ataupun serbannya, yaqul. Nabi kata, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah. Iaitu apa maksudnya? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikannya. As'aluka tu aku memohon, aku meminta, aku mengharapkan, memohon, meminta
merayu, as'aluka. Allahumma ya Allah, inni aku, kata Nabi. As'aluka min khairihi. Khairihi ni, khairi gamis ke, ridak ke, imamah ke. Aku minta daripada pakaian ini, kebaikannya. Khairihi, daripada kebaikan baju, kebaikan serban, kebaikan ridak. Wa khairi ma huwalah. Iaitu, dan kebaikan yang dibawanya. Kebaikan yang dibawanya. Jadi kebaikan daripada pakaian kita ni dah kebaikan. Paling-paling menutup aurat kita lah. Jadi aib kita tak nampak. Aurat itu aib. Aurat itu aib. Memalukan. Sebab itu siapa yang mendedah aurat, artinya dia mendedahkan aib. Jadi jangan dedahkan aurat. Hatta orang mati pun, orang yang dah mati mayat pun, tak boleh dedahkan auratnya. Kita tak amanah dengan jenazah itu. Kalau si tukang mandi lah. Tukang mandi pun kena tutup aurat jenazah. Jangan tengok aurat jenazah. Sebab itu amanahnya orang mandi ini memang besar. Sebab itu kita kena buat dinding ataupun bidai ke, tutup. Yang duduk dalam bilik jenazah itu, yang mandikan jenazah itu, tukang-tukang mandi saja. Anak-anaknya khususnya, anak-anaknya waris-waris dia. Ataupun tukang yang memandi gosok dan sebagainya. Ada 4-5 orang. Cukup. Ada orang lain tak payah. Dulu-dulu, Masya Allah. Masing-masing belum bawa nak pergi tengok. Jenguk sana, jenguk sini. Kalau tak boleh jenguk nak ke atas dan sebagainya. Buka, tengok. Tak payah tengok. Dan tak boleh tengok. Biarlah orang yang menguruskan jenazah itu uruskan. Dia ada amanah dia dengan si jenazah. Amanah dia jangan mendedahkan aurat. Dan mandikan sepatutnya. Apa yang patut dia lakukan tajhizul janazah, iaitu menguruskan jenazah, uruslah sepatutnya mengikut hukum syarak. Ya, dengan menjaga auratnya. Tak boleh buka aurat. Kan? Baik. Kemudian kafan. Kafan pun elok-elok. Kafanlah sebaik-baiknya, sekemas-kemasnya. Saya dulu semasa bertugas di luar negara, bila berlaku kematian pelajar atau pegawai orang awam yang singgah di London, mati. Ada satu kes mati. Dia pergi kursus short course. Tapi entah macam mana ajal dia sampai mati. Jadi kata waris, minta tolong pihak kedutaan bawa balik jenazah ini. Jadi saya pegawai agama di situ. Di bawah kedutaan tu, saya uruslah. Mandikan kafan dekat East London, nama tempat tu. East London. Ada satu masjid Pakistan. Mandi. Kafan semua. Kemudian bawa pergi airport. Dan sebagainya, bawa lah balik. Tanah bumi di kampung dia. Itu permintaan keluarga. Jadi kalau eloknya mati tinggal di sana, bumi di sana lah. Afdalnya begitulah. Macam guru kita lah, guru saya juga. Iaitu almarhum Dr. Harundin. Dia meninggal di Amerika. Maka dia pesan dah, kalau aku mati di sini, tak payahlah bawa balik. Bumi ialah di situ. Memang benar. Jadi kenyataan. Jadi kuburnya di sana. Kan? Tak perlu. Sebab nak bawa balik jenazah ni, Masya Allah. Hai, sedih dan kesian tengok mayat itu. Dia bedah-bedah ya. Dia bedah keluar segala liquid. Darah, air, lendir-lendir semua. Macam bola, macam belon tu. Belon tu dah keluar angin kempis badan dia tu. Habis semua sekali dia keluarkan, dia tiup balik dengan chemical. Masukkan balik, bukan darah, bukan air, bukan lemak, bukan apa lagi. Semua bahan kimia saja. Supaya kembung balik, nampak macam normal. Lepas tu baru dia serah pada waris. Baru kita bawa dia pergi mandi. Tapi itulah, cedera. Jenazah itu sakit juga. Cedera dia. Tak sempurna. Dia dikebumikan dalam keadaan organ-organ ataupun liquid-liquid dalam badan dia keluar habis. Kalau si doktor yang membedah dia tu embalming. Dia bedah, tak dia ambil organ kah, dia ambil apa, wallahualam. Sebab dia dengan jenazah saja. Satu berlaku kematian di Wolverhampton. Saya pergi tengok, saya uruskan. Dia kata, not allow anybody to come in. Jadi dia seorang je lah dengan jenazah. Jenazah tu pula perempuan. Jenazah perempuan. Bayangkan. Jadi, bertolak daripada situlah. Apabila mati, tak payahlah bawa balik. Kerana teruk sangat jenazah tu dibuatnya. Sebelum nak selesai. Nak mandi, nak kafan, nak bawa balik berapa jam pula. Daripada Heathrow nak bawa balik ke KL. Kat 12 jam. Ya. Jadi lama.
Mati tinggal. Ada yang kita kumikan di sana pun ada. Wallahu a'lam. Baik, jadi balik kepada cerita kita ni, iaitu pakaian. Aurat lah. Pakaian itu tujuan untuk menutup aurat. Dan kebaikan yang dibawanya. Pakaian ni ada kebaikan dia. Sebab tu kita kena jagalah kebersihan dia. Kalau pakaian tak bersih, hilanglah kebaikan dia. Tu kena basuh. Ada kaedah-kaedah membasuh. Kan, kaedah membasuh pakaian. Mesti mengalir air. Alir mengalirkan air. Basuh, sabun dan sebagainya. Baik. Jadi di sini Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah. Iaitu ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikannya, kebaikan pakaian ni. Apa sajalah yang kita pakai, ridak ke, serban ke, baju ke, dan wa khairi ma huwalah, dan kebaikan yang dibawanya. Sebab pakaian dan semua ini ada membawa kebaikan. Baik, seterusnya wa'udzubika. Tadi minta as'aluka. Minta. Lepas tu kita ada dua perkara. Satu kita minta jauhkan. A'udzu, iaitu jauhkanlah aku. Berlindunglah kita. Macam a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku minta lindung. Sama juga. Jadi di sini pakaian pun begitu. Wa'udzu bika. Dengan aku memohon perlindungan dengan engkau ya Allah min syarrihi, daripada keburukan pakaian ini, iaitu aku berlindung kepadamu daripada keburukannya. Pakaian ini kemungkinan membawa kepada keburukan. Dan juga keburukan yang dibawanya. Keburukan daripada pakaian ini ataupun keburukan yang dibawa oleh pakaian ini. Sebab itu, dimula tadi disebut bismillah. Yang kita sebut bincang pasal bismillah tadi, disunatkan untuk membaca bismillah. Pakai saja baju, bismillah. Jadi lazim-lazimkan mulut kita dan lidah kita. Basahkan lidah kita. Nak selepas mandi lap semua, dah semua elok nak sarung baju, bismillahirrahmanirrahim. Sama ada bismillah saja pun cukup. Apatah lagi kalau lengkapkan dengan ar-Rahman ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh. Tapi kalau nak cepat ataupun nak bismillah saja pun memada. Saya tengok satu YouTube makan-makan ni. Jadi satu orang tester lah. Dia ni tukang menjaga merasa makan. Bukan dia tester, dia ni pelancong. Pelancong makanan. Dia pergi kata tempat Muslim lah dekat Allahumma salli ala Muhammad. Dekat Samarkand. Samarkand kan tu nasi jenis hebat lah. Cara masak dia pun hebat. Tempoh masak dia pun lama. Memang sedap. Asalkan dia nak rasa, bismillah. Itu jangan bismillah. Yang ini bismillah. Jadi setiap kali nak masukkan makanan dalam mulut dia, bismillah. Tentulah cukuplah. Tapi kalau panjang lagi, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Panjanglah sangat kan. Dia memada. Kalau boleh, teruskanlah. Kalau tidak, bismillah itu pun dah memadai. Sama juga pakaian. Pakaian kita nak sarung baju, bismillah. Nak sarung seluar, bismillah. Nak ikat serban, bismillah. Nak sangkut ridak pun bismillah. Dan dikatakan bismillah ini dalam semua hal keadaan. Memandu, kita nak memandu kereta, nak start switch pun. Nak buka pintu pun dah bismillah. Nak alamkan pintu kita pun bismillah. Dan ini jadi amalan Nabi SAW dan dalam semua ahyanan dan semua ahwal wa ahyanan dan semua hal keadaan dan semua ketika dan masa. Untuk kita bismillah. Itu paling kuranglah supaya kita itu sentiasa dekat dengan Allah dan sentiasa mendapat rahmat Allah dan sentiasa Allah kasih dan sayang kita. Kerana kita ingat Allah. Dan segala apa yang kita ada ni semua kurniaan Allah. Pakaian ke, kenderaan ke, makanan ke, rumah tempat tinggal ke, apa sahaja, semuanya tentulah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sumbernya. Maka tak lupa kita kepada Allah, bismillah. Saya teringat satu cerita benar. Satu orang tu dia kaki tangan lah, staff. Dia diajak oleh bos dia pergi keluar lah daripada pejabat, ada urusan resmi. Dia duduk sebelah bos dia memandu. Dia kata dia kagum sungguh dengan bos dia ni. Semuanya bismillah. Start kata bismillah sampai traffic light. Berhenti nak hijau bismillah, nak corner bismillah, dia kagum. Jadi sebenarnya
Tak perlulah dia mengkagumi akan bos dia itu, kerana bos dia itu tahu bahawa bismillah itu dalam semua keadaan. Itu dah jadi amalan, dah jadi habit dia. Habit jadi kebiasaan lidah dia. Bismillah, bismillah. Kan? Hatta kita dalam majlis ini pun bermulalah dengan bismillah. Sebab dikatakan sesiapa yang berada manjalasa majlisan, sesiapa yang berada satu majlis yang tidak menyebut nama Allah dan tidak berselawat ke atas Nabi, maka dia akan berada dalam keadaan aib. Aib pada sisi Allah, aib. Kerana tak ingat Allah, tak ingat Rasul. Jadi oleh itu, apa-apa pun kita bismillah. Lepas tu nak mula tadi, baca Al-Fatihah. Lengkap, itu pun dah cukup bagus. Kan? Baik. Seterusnya, sedang jamaah sekalian, kita selesai baik itu tadi, maka amal-amalkanlah pakaian. Bila nak memakai pakaian itu, tidak lupa untuk kita mendoakan ini. Kalau dengan bismillah itu paling ringkas, tapi kalau nak panjang, inilah Nabi ajar kita. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah. Kan? Tuan-tuan boleh amalkan. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Pendek saja amalan dia. Habis itu perkara 46, iaitu telah pula kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni daripada Muaz bin Anas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man labisa thawban faqala alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bahawa Rasulullah sallallahu bersabda qala man labisa. Ini Nabi kata kepada sesiapa. Yang tadi Nabi sendiri amalkan. Ini Nabi kata Allahumma inni. Ini amalan Nabi yang dilihat oleh yang hadis pertama tadi dan dilihat oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dan dia pun riwayatlah apa yang dia nampak yang dilakukan oleh Nabi. Tapi yang ini Nabi mengajar. Dia sebut man, iaitu bukan Nabi lah. Nabi nak mengatakan kepada sesiapa man labisa thauban, bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memakai pakaian, man labisa thauban faqal, kemudian dia mengucapkan alhamdulillahilladzi kasani hadha thauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Iaitu segala puji bagi Allah. Alhamdulillah itu segala puji bagi Allah, alladzi, iaitu sifatnya Allah tu yang mana, yang kasani, Allah yang telah memakaikan padaku hadza sauba, memakaikan padaku hadza sauba, pakaian ini. Jadi dia puji Allah yang telah memberi dia pakaian. Dia puji Allah yang telah menganugerahkan dia pakaian. Di pakaian dia nak pakai itu, dia teringat Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu ingat. Alhamdulillahilladzi kasani, iaitu hadza sauba, baju ini. Wa razaqanihi, menjadikannya sebagai rezeki. Razaqanihi, ya, pakaian itu, ni itu akulah, yang telah memberi rezeki kepada aku, untukku, min ghairi haulin, untukku tanpa daya upaya, ghairi haulin, dan kekuatan, min ghairi haulin minni wala quwwah, dariku. Nescaya Allah akan mengampun dosa-dosa yang telah lalu. Mudah kita mendapat pengampunan Allah. Kita banyak dosa, kita banyak melakukan kesalahan, kesilapan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni orang kata cukup ringan punya. Kerja yang ringan tapi ganjaran besar. Dosa tu berat, dosa tu besar, dosa tu satu tanggungan. Tetapi dengan membaca ringkas ini, Nabi kata, ghafarallahu lahu. Iaitu Allah mengampunkan dirinya. Mengampunkan dosa-dosanya, ma taqaddama, dosa yang lalu. Dosa yang sebelum masa datang tadi, dosa bulan lepas, dosa tahun lepas, dosa dulu-dulu. Dengan membaca sedikit seperti ini, maka Nabi kata, ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambih. Jadi kalau kita sedar, kita tahu, maka rugilah kalau tak beramal. Rugilah
Ini orang kata apa? Offer, tawaran Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh Nabi, bahawa Allah tawarkan kepada kita. Puji Allah saja. Puji Allah, kemudian kita sebutlah apa yang Allah telah beri pada kita itu, maka dah dapat pengampunan daripada Allah. Senang saja dapat pengampunan. Dan jadi kesalahan-kesalahan itu bersih. Jadi kita ni kotor, baju kita ni kotor. Contoh, ya, baju kita ni hitam saja. Jadi kita hari-hari ataupun nak buat itu sikit, kita bersih sikit, nampaklah putihnya, bersih lagi, bersih lagi. Harap-harap pakaian kita putih itu nampak seputih-putihnya. Dengan amalan-amalan sedikit yang kita buat begitu ringan, tak berat pun. Ini tak berat pun, tak kena bayar pun. Kan? Dan tak perlu duduk, dan tak pernah pikul, nak kandak ke, nak pikul bau ke, tak payah. Hanya lidah saja. Basahkan lidah. Basahkan lidah, sebut. Apa yang nak disebut? Alhamdulillahilladzi kasani hadha sauba. Hadha sauba. Warazaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Kan? Iaitu, kita tengok balik sekali lagi, segala puji bagi Allah yang telah memakaikan padaku pakaian ini dan menjadikannya sebagai rezeki. Pakaian itu rezeki. Kan? Sebab itu kita sebut tadi, bukan makanan sahaja, kenderaan tempat tinggal sahaja, ataupun lain-lain yang kita suka-suka. Pakaian itu pun suatu rezeki. Maka kita kena ingat kepada Allah, rezeki Allah beri itu. Dan hanya dengan sebut saja Alhamdulillah dan sedikit sebutan yang mana Allah yang memberi pakaian ini. Dan juga Allah rezekikan kita min ghairi haulin, yang sebagai rezeki tanpa daya upaya. Kita tak ada daya kalau tak datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pakaian kita ini, maka kalau kita nak tenun sendiri tentulah tak mampu lah. Ini kita dah siap ready kat kedai. Pergi je kat paling-paling dekat Maidin ya. Macam-macam baju ada. Murah pula tu. Pergi Maidin beli. Aku nak pergi kedai-kedai yang branded, mahal sangat. Kan? Tapi kadang-kadang untuk agak-agak lah berpada-pada lah. Jadi ada. Bukan nak kempen Maidin pula ya. Ini itulah yang kelaziman kita untuk apa-apalah, nak cari pergi Ion ke, nak pergi lain-lain tempat yang branded. Dekat Sogo ke, tu lagi hebat lah. Mahal. Tapi yang penting ini dia, iaitu alladzi kasani hadza saub, yang telah memberi aku pakaian ini dan merezekikan aku. Dan tidak ada daya dan upaya kita melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan itu Allah, Nabi kata, ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambi. Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Kerja ringan, tapi dosa yang begitu berat untuk kita tanggung, Allah ampun dengan sedikit sebutan. Jadi tentulah rugi. Tak maukah kita beramal? Soalannya, tak maukah kita beramal begitu? Yang Nabi dah tawar, Nabi dah tunjuk, Nabi dah tajarkan, Nabi dah offer yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentulah apa yang Nabi sebut ni datang daripada Allah kepada Nabi. Nabi sebut kepada umatnya, kitalah umatnya, supaya beramal. Allah nak ampun kita. Allah bukan zalim. Kita yang zalim diri sendiri. Buat kesalahan itu, buat kesalahan ini. Tapi Allah beri ruang ataupun peluang untuk kita memohon ampun, tak buat. Kekallah dosa di situ. Mendakilah. Dosa itu menjadi daki yang suka nak hapus. Mengapa tidak? Kalau daki dosa itu setiap hari adalah kesalahan dosa-dosa kecil lah. Dosa besar lain kisahnya. Ada kaedah dan tersendiri. Dosa-dosa kecil yang biasa-biasa, dosa-dosa jalanan, dosa-dosa tepi jalan pun yang ni. Dosa-dosa jalanan. Pergi sana itu, sini nampak itu, ini, buat itu dan ini. Yang tak berat sangat. Dosa juga. Maka cukup untuk menghapuskan kekotoran dosa, daki-daki dosa itu dengan sebut Alhamdulillah. Ya, alladzi kasani hadza saum wa razaqanihi, ya, min ghairi haulin minni wa quwwah. Moga-moga Allah mengampunkan dosa kita. Ya. Nabi dah ajar kita bagaimana nak mohon ampun pada Allah. Kalau susah sangat yang besar-besar, solat taubat, itu memanglah solat taubat, mohon. Kemudian daripada sayyidul istighfar, ya, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, ya, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana
ala ahad apa? Wa ala ahdika wa'dika mastata'. Itu sayyidul istighfar. Pun mengampunkan dosa juga. Tapi banyak lagi kegiatan, cara untuk kita hapuskan dosa. Salah satunya, ini dia, mudah. Jadi amal-amalkanlah. Saya dan tuan-tuan jamaah muslimin muslimat, sama-sama kita amalkan. Cukup sekat tu untuk kita pada malam ini. Moga-moga yang sedikit ini memberi makna yang besar pada kita. Dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Mari kita baca tasbih kafarah dan suratul As dan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.